Baik, seterusnya ke Bumi Kenyalang antara paparan hari ini. Cadangan pembinaan makmal sub-fertility di Kuching dan Kepulauan Pemaju Hartanah menyokong usaha Sarawak melestarikan alam sekitar. Perinciannya kita langsung sahaja bersama Vanessa Maring di Kuching, Sarawak. Vi, silakan. Ya, terima kasih Nurul. Pemaju perumahan serta hartanah diminta mengambil berat terhadap keperluan kerajaan dalam mentransformasikan Sarawak menjadi sebuah negeri yang mengiktiraf kelestarian alam sekitar. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata, walaupun pada peringkat permulaan pembangunan projek berkonsepkan bangunan hijau memerlukan pelaburan agak tinggi, namun dalam jangka masa panjang pemaju dijamin akan mendapat keuntungan. Menurut beliau, langkah tersebut sekaligus bakal memberi faedah kepada Sarawak dalam pertumbuhan ekonomi hijau. Datuk Petinggi Abang Johari turut menasihati para pemaju untuk mematuhi ekonomi, sosial dan tadbir ESG dalam setiap pelaksanaan aktiviti ekonomi ke arah memastikan industri perumahan terus berkembang maju. Gagal mematuhi ESG akan menjejaskan projek yang bakal dilaksanakan, memandangkan institusi perbankan tidak akan memihak kepada mereka. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Tahunan dan Anugerah Cemerlang Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak, SHEDA di Kuching. Dalam pada itu, Premier turut menyatakan penghargaan kepada SHEDA kerana telah bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak serta memahami dasar-dasar kerajaan. Sebagai Ketua Kerajaan, beliau akan terus mencari alternatif untuk merangsangkan industri perumahan di Sarawak. Ia bukan hanya untuk pembeli tempatan tetapi juga untuk pembeli luar yang mahu melabur dalam pembelian rumah di negeri ini. Kementerian Peladangan dan Komoditi sedia menyokong permohonan Jabatan Hutan Sarawak bagi mengembangkan fungsi Pusat Kajian Perhutanan di Hutan Simpan Sabal di Semunjan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata permohonan itu perlu dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia ke-13. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata peruntukan pengurusan hutan bagi menangani kebakaran di Hutan Simpan Sabal juga boleh disegerakan untuk dimasukkan dalam peruntukan kementerian. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata demikian pada program Track Komoditi Industri Berkayuan Ladang Hutan Sarawak dan Lee Tour di Restoration Greening Sarawak Campaign di Hutan Simpan Sabal di Semunjan. Terdahulu pada majlis itu, Pengarah Hutan Sarawak Datuk Hamdin Mohamad memohon satu projek pembangunan untuk mengembangkan fungsi dan skop model ladang hutan Sabal. Rancangan tersebut turut merangkumi penubuhan dan pembangunan pusat penyelidikan, penubuhan tapak kajian penanaman, penambahbaikan infrastruktur sedia ada dan perolehan fasiliti keperluan operasi tapak semayan. Turut dicadangkan penyediaan kemudahan untuk menjalankan program komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam, latihan, galeri dan stesen kawalan kebakaran hutan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM akan mengadakan perbincangan dengan Kerajaan Sarawak bagi mewujudkan makmal sebagai salah satu komponen Pusat Subfertility Sarawak. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata bangunan bagi Pusat Subfertility Sarawak telah dikenal pasti iaitu di Petrajaya Kuching dan kini dalam proses pengubahsuaian. Hospital ke apa. Namun menurut Datuk Seri Nancy, pusat tersebut tidak memiliki makmal perkhidmatan rawatan kesuburan. I have to speak to the kerajaan negeri dulu untuk mendapat persetujuan dan mungkin adalah kalau kerajaan negeri nak menyumbang because ini hanya untuk Sarawak tapi kos lain kami akan tanggung. Datuk Seri Nancy ditemui selepas merasmikan sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan BKK peringkat negeri Sarawak di Kuching. Beliau turut mendedahkan Pusat Subfertility Negara akan mula beroperasi pada 2029 di Selangor dengan kos RM151 juta yang akan dikendalikan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Pusat tersebut akan mendirikan khidmat rawatan kesuburan dan kesejahteraan keluarga yang komprehensif termasuk berfungsi sebagai pusat koordinasi penyelidikan teknologi rawatan terkini dan latihan kepakaran di Malaysia. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Nancy berkata sambutan BKK merupakan manifestasi kerajaan dalam mengiktiraf sistem sokongan keluarga yang membantu ke arah pembangunan negara sejahtera dan pembinaan daya tahan negara.
keluarga. Pelaksanaan BKK juga menyumbang kepada pengukuhan kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan Indeks Kesejahteraan Keluarga IKK yang menunjukkan peningkatan daripada 7.55 pada 2011 kepada 7.93 pada tahun lepas. Golongan muda diminta untuk belajar dan memainkan peranan dalam menggalas tanggungjawab melahirkan bangsa yang beradab dan berbudaya tinggi. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia penting dalam memupuk dan membina generasi muda yang mempunyai kekuatan dalaman yang kuat. Ujarnya, beliau harus sedar bahawa untuk menjadi bangsa yang mempunyai jati diri, mereka perlu memelihara budaya warisan tradisi nenek moyang. Pada masa sama, bersedia memanfaatkan segala inisiatif melestarikan khazanah kesenian dan kebudayaan tempatan agar dapat diwarisi oleh generasi seterusnya. Datuk Seri Karim juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak berkata demikian pada program Malam Anak Seni Pementasan Teater berjudul Diari Seorang Ibu di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuching. Teater hasil karya Jalut Seman dianjur bersama oleh Majlis Seni Sarawak, Anak Seni dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jawatan Kuasa Induk Pesta Nanas dan Buah-buahan Sarike 2023 menyasarkan peningkatan jualan sehingga 3.5 juta ringgit bagi penganjuran pesta itu kali ini. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab, tahun lepas pesta tersebut berjaya merekodkan nilai jualan sebanyak 3 juta ringgit. Jelasnya penganjuran Pesta Nanas dan Buah-buahan Sarike merupakan landasan terbaik dan berkesan untuk menarik masyarakat luar berkunjung ke bahagian Sarike. Ia juga peluang untuk mempromosi Sarike sebagai destinasi agropelancongan sesuai dengan gelarannya sebagai bakul makanan Sarawak. Pada masa sama, pesta itu membantu menggerakkan industri lain seperti ekopelancongan dan keusahawanan. Pada tahun ini, sasaran mereka adalah 3.5 juta ringgit. 3.5 juta ringgit. Ini mungkin satu jumlah yang besar, tetapi sepanjang penganjurannya lebih seminggu, saya percaya dengan sambutan yang diberikan oleh masyarakat yang ada di sini, orang-orang yang datang daripada luar Sarike juga, saya percaya sasaran sebanyak 3.5 juta ini akan dapat dicapai. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perasmian Pesta Nanas dan Buah-buahan Sarike 2023 di Sarike. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bahagian Sarike merekodkan nilai jualan lebih RM400,000 sehingga November ini melalui program Jualan Rahmah PJR. Ketua Cawangan KPDN Sarike Muhammad Zawawi berkata hasil tersebut dicapai melalui penganjuran 41 PJR di 3 kawasan parlimen iaitu Sarike, Tanjung Manis dan Julau. Jelasnya, program Jualan Rahmah di kawasan Sarike diadakan sebanyak 2 kali dalam sebulan dan berdasarkan permintaan masyarakat. Ia membolehkan golongan sasar seperti B40 mendapatkan barang keperluan pada harga yang lebih rendah dalam usaha mengurangkan beban kos sara hidup. Menurut beliau, PJR telah mendapat sambutan yang amat memberangsangkan di kawasan Sarike dan maklumat terkini berkenaan program itu boleh diketahui menerusi Facebook dan laman web rasmi KPDN Sarike. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program Jualan Rahmah di Pusat Inovasi Sarike. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Datuk Seri Huang Tiong Si. Seorang lelaki warga Mas yang dilaporkan hilang ketika memukat ikan di sungai berdekatan Rumah Sing Kerangan Mak Ulu Medamit ditemukan telah meninggal dunia petang semalam. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Limbang, Lieutenant Pertahanan Awam Mirwan Shah Masri berkata mayat Jampi Ugai, 76 tahun, ditemui penduduk kampung di kawasan Sungai Kampung Ulu Tanah Merah pada pukul 1.50 tengah hari. Mayat mangsa telah dibawa ke Hospital Limbang untuk bedah siasat. Pada Khamis lepas, mangsa dilaporkan turun ke sungai untuk memukat ikan namun tidak pulang ke rumah selepas itu sehingga laporan polis dibuat oleh keluarga mangsa. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya.